Mak itu kan. Kalau boleh cuti tiap kan ya. Tak cocok ni ya. Demo ni pun ngejual tak ada mari itu ya. Apa lah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الراشدين وألحقنا بالصالحين وأمتنا مسلمين وأدخلنا الجنة دار النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الحمد لله والsyukur lillah subhanahu wa ta'ala. Pada minggu baru ni kita telah pun belajar pengajaran daripada Perang Ahzab, dan kita boleh tahu punca berlaku Perang Ahzab tu 3 punca tu. 3 sebab yang boleh berlakunya Perang Ahzab ni. Tapi hak besar sekalinya ialah peranan yang telah dimainkan oleh Yahudi suku An-Nadir. Suku An-Nadir yang mana Yahudi Bakoning ni dia telah pun dihalau oleh Nabi supaya keluar daripada Madinah. Dia duduk di kawasan Khaybar tu. Khaybar tu dalam sekitar 400-500 kilo pula daripada Madinah. Jadi setelah daripada dia duduk di sana ni, maknanya dendam lah, duduk dendam kepada Nabi, kepada puak-puak duduk di Madinah tu, maka mereka mengatur untuk nak pergi upah telinga, mengadu domba kepada musuh-musuh Nabi pada masa itu, terutamanya kepada kabilah-kabilah Arab dan kepada kaum Quraisy itu sendiri. Mereka jalan lagi upah telinga dan mereka boleh kumpul sebanyak 10,000 orang. Ini berlaku pada tahun yang ke-5 Hijrah.
maknanya setelah daripada berlaku perang Badar, perang Uhud hak besar-besar, dan perang kecil-kecil tu maknanya banyak lagi berlaku lepas tu, tapi perang besarnya ialah perang Badar dan Uhud. Itu punca hak besar. Tapi setelah daripada mereka mai duduk kepung, nah katanya sebulan, ya, katanya setengah, lebih kurang 25 hari duduk kepung kota Madinah tu. Nah, siapakah kita dah tahu kata orang mukmin di Madinah tu telah digoncang perasaan sebagai satu goncangan yang amat kuat. Maknanya wazulzilu zilzalan syadida ni teruk. Nah, satu tekene yang wallahu alam perasaan takut ni, Allahu Rabbi, kita ni tak biasa temu lagi pawak kuamwat keluar ni. Kau pun kita ada ingat ke tak? Duk temung takut ni, temung dalam keadaan pawak kapkan, dalam takut dan ngeri sekali dalam hidup ni. Kita biasa temung tak? Berasa kata payah nak temung, tak tahu. Saya ingat saya ni berasa tak ada temu lagi. Takut dalam bentuk kata sutir cawak, ataupun satu kawasan 3 cawak. Takut sungguh-sungguh. Adalah dalam sekitar 10-12 tahun dulu ada tak itu kan, berlaku. Tapi jadi takut dalam, orang panggil dalam bentuk setengah-setengah kapung, setengah-setengah orang. Nah, ataupun dalam satu ketika saja 2 minggu, seminggu lepas tu habis. Ataupun takut pun tak jadi bersangat tu zilzalan syadidah tu tak lagi. Dalilnya sekadar kata nak lek malam tak ada masa tu. Nak malam tak ada star. Pasal malam tak ada star, ada tu. Berapa bulan? Berapa tahun lah, tak ingat tu, tak ada siapa dah buat sejarah. Tapi tak ada siapa buat. Puluk pun boleh jadi wallahu alam. Puluk pun sekat pukul 3, pukul 4 itu ya. Itu. Tapi orang masih lagi ada duduk jalan, tengah-tengah hari duduk jual beli. Biasa ya, malam-malam gapo semua duduk tubik pergi masjid pergi gapo semua secara keseluruhan lah. Walaupun ada di setengah kampung tu siapa ke bersangat tu jadi orang panggil, kalau berlaku pun berlaku satu kampung sikit. Tapi kalau berlaku satu masyarakat, satu negeri dalam di Madinah tu, walaupun halus, takut ni dia pergi berlaku. Kalau lapar ni pun, lapar takut ni sama berat tak tahulah, wallahu alam. Lapar pun dia pergi juga, dia kerana tak ada makan ni lapar. Tapi takut ni ikut hidup bucu mana takut. Nak pergi lari duduk mana? Lari duduk dalam, lari duduk bawah tanah, lari duduk dengan orang, dengan apa semua, duduk kapung tu, takut kapung tu, duduk apa dia lari kapung ni, takut lari kapung ni. Jadi perasaan gerung, dia panggil kuam wat keluar ni. Allah, Masya Allah. Jadi subhanallah, jadi Tuhan tidak uji lagi. Tuhan tak uji lagi kita. Siapa ke perekat kata duduk dalam rumah pun berasa tak aman, tu jadi takut. Duduk dalam rumah pun berasa tak aman. Jadi lah ni keadaan berlaku di Suria, di Hutah tu berlaku dah tu. Dan mau di Hutah di Suria tu kak takut sungguh. Takut sungguh. Lepas tu dia mari takut, lepas tu lockdown mari je. Hak mari duduk ngosek perasaan tu. Dah dengar situ, dengar sini, kau takut. Tu dia. Jadi masa Nabi dan sahabat-sahabat duduk dan mau mai duduk Suria 10,000 orang ni, jadi itulah dicuba Allah SWT mencuba mereka sehingga mereka ini menyangka dengan Allah ni berbagai-bagai sangkaan. Sampai mereka tu dah email demo kuat dah tu, dia kata pan akidah dah tu di Mekah tu, pan akidah di Mekah. Tapi mereka juga duduk seka kepada Allah dengan berbagai-bagai sangka. Tapi setelah daripada Allah uji mereka, maka akhirnya Allah SWT mengutuskan tentera-tentera Allah yang tidak dapat dilihat, sama ada tentera melalui malaikat ataupun tentera dalam bentuk ribut yang kencang. Maka
mengkucak-kacirkan orang panggil barisan ahzab mereka, kesatuan mereka, sehingga mereka tu orang panggil selewat tabuk dan klik kepada rumah mereka masing-masing dalam keadaan yang orang panggil memalukan, sangat dalam keadaan yang mereka itu berasa hina, klik ngoko masing-masing klik belakang. Tu sebagai ringkas. Cuma pengajaran ni kita boleh banyak dah baru ni tu orang panggil pendirian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dia pergi duduk gali parit, khandaq tu. Nabi sendiri pun gali. Dikatakan perang Ahzab ni di antaranya dia panggil perang khandaq. Khandaq maknanya parit songkram gapo, dia panggil songkram ku kerana parit. Itu disyorkan oleh siapa? Salman Al-Farsi. Salman Al-Farsi. Kita juga tahu bagaimana pengajaran yang kita boleh satu laginya ialah perangai orang Yahudi. Perangai Yahudi daripada masa dulu lagi sampai ke hari ini, kerja dia untuk nak menyalakan api peperangan. Tu ya, nak cut fire hand songkram kerja dia. Jadi dalam sejarah ni hak kita hidup pun dia panggil kena dengan Quran mai duduk ayat. Kata mereka inilah sebagai duduk orang panggil apa, duduk jadi dalang ataupun duduk jadi tangi. Stay behind dia panggil. Duduk balik belakang, you เบื้องหลัง ของความวุ่นวาย. Sama ada di peringkat negeri ataupun peringkat dunia. Kalau pasal jenis serok tabak sutai dunia tu, Aceh lah orang duduk belakang semuanya demo ni. Bukan main demo ni, ngenak. Demo duduk berimeh, demo kata berimeh dengan Nabi Musa, padahal orang yang paling susah hati, orang yang paling geluh gesah, orang yang paling bersedih dengan sikap Yahudi ialah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa dia mau kena sungguh Nabi Musa. Padahal Nabi Musa pun dia mau tahu kata mari daripada anak cucu dia mau Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala melantik Nabi Musa mari di Mesir tu untuk nak tolong dia dah. Nak pelpoi puak Yahudi dah. Pada masa tu puak demoning tu duk kena tindak kepada Fir'aun ni habis-habis gang dah. Duk kena bunuh anak-anak jatuh demo, bodok lok mari pun duk jadi orang panggil duk jadi anak koli yang tidak bergaji. Anak koli juga tapi tak ada gaji. Duduk buat nyanyi kepada puak Kibti, puak Fir'aun ni habis-habis gang dah. Supaya dengan Rohingya ni pun dia kerja juga di Burma tu, tapi kerja tak boleh gaji. Kerja untuk nak ganti dengan nyawa hidup demo, berarti celak kap ciwit sekadar tu. Makan sendiri, gaji tak ada. Kalau kerja demo boleh duduk, boleh nyawa, boleh hidup. Kalau tak kerja mati. Jadi puak Bani Israel pun mereka juga diuji oleh Allah SWT dengan menghantar puak-puak Kibti itu mai duduk zalim ke dia tu habis berapa korong dah sebelum daripada Nabi Musa diutus oleh Allah SWT. Ada kalanya mereka bunuh habis. Mereka sembelih bunuh anak-anak lelaki. Puak-puak Bani Israel itu bunuh habis. Bawa bunuh habis, tak ada orang jatuh. Bawa tak ada orang jatuh, tak ada ringan. Tak ada orang nak kerja, nak jadi khidmat kepada puak-puak Kibti ni, tak ada. Puak dia sorak semula. Kalau gitu kita tak boleh bunuh belaka. Kita wenpi dia panggil. Setahun ni kita bunuh, setahun ni kita tak bunuh. Tak ada. Tu dia. Jadi lagu tu. Jadi Nabi Harun tu pergi beranak pada masa orang Apai. Kita ingat tak? Tapi Nabi Musa tu beranak pada masa yang
timur apa dia kena giliran hak kena bunuh. Tu. Tapi besar mari dalam kisah dia kan. Gi duduk Nabi Musa ni khijalak dianya ialah untuk nak kopu Siti pokpong Siti hak Bani Israel tu yang kerja dia. Tapi nyom ngenaklah nyawaknya Nabi Musa ni susah hatilah. Tak gitu kah? Macam-macam hak Nabi Musa apa dia sebelum pada tu. Nah, apa dia setelah daripada mereka terselamat daripada serangan Firaun, demo sendiri pun tahu mukjizat, duk tengok sendiri kata apa dia langit belah, apa dia laut belah tu, demo tahu. Lepas gidah lepas tu Nabi Musa ajak mereka untuk nak pergi di Palestin lah tu. Nabi Musa lepas tu ajak nak pergi Palestin lah. Kita pergi. Kerana pada masa tu Palestin diperintah oleh raja yang zalim, raja musyrikin. Bukan puak Kristian ke apa semua, tak, raja musyrikin, raja zalim. Kalau gitu, kita klik. Kita klik kepada tanah hayal kita sendiri mula. Nah, kerana Bani Israel ni kita tahu dah puak-puak anak Nabi apa? Anak Nabi Yakub. Dia mari di Mesir puak dia kan. Kerana Nabi Yusuf ni, Nabi Yusuf alaihi salam, setelah daripada Nabi Yusuf jadi raja, dia panggil habis adik-beradik dia sebelah orang, sekali ngamuk sekali ngapok dia hak duduk di Palestin tu, mari di Mesir belaka. Bawa mari di Mesir, daripada situlah biok besar duduk di Mesir puak-puak Bani Israel. Bawa biok besar kaya ke apa semua, tak sekelik kapung. Nah, ingat molek apa tak sekelik kapung ni. Kapung 3 wilayah ni lah, 3 wilayah ni. Nah, gi atau bawa kaya apa semua tak sekelik. Perangai Bani Israel kan Allah tak. Nah, bukan kata lagu tu tak. Tapi we ada hubungnya lah. Nah, kita pergi klik mana-mana pun, klik etiklah kapung, maju etiklah kapung tu. Jadi hak ni tu bajak pun tak segi dah. Puak Bani Israel ni dia katakan idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Mungkin ngatu hemung lah Musa, aku nak duduk sini. Tengok kelimah ni kelimah yang menyakit hati Nabi Musa. Idhab anta wa rabbuka, gi mung dengan Tuhanmu. Dia tak kata dah Tuhan kita dah. Tengok wa rabbuka, Tuhanmu, maknanya Tuhan tak, dia tak ngaku dah Tuhan dia tu. Tuhanmu ngamung gi lah. Nah, dah kacau sangat lagi mu dengan Tuhanmu yang gi di Palestin tu. Nah, gi pergi ambil klik lah, aku nak duduk sini. Nah, tu pas dia wayak perangai dia, aku tak segi selagi mana ada raja nu hak zalim ke apa semua nak pergi lagu mana pergi mati. Tu lagi tu. Kisah ni wayak dalam apa panggil dalam Quran berlaku. Siapa ke Nabi Musa ni tak ada masuk Palestin ke? Tak ada masuk Palestin. Nabi Musa berdoa, ya Allah, kalau mu tak ada biar aku masuk pun, mu matikanlah aku di satu kawasan yang paling dekat sekali dengan Palestin. Yang paling dekat sekali dengan Palestin. Siapa ke dalam hadis lagi ayat kata, sekadar kata orang pegang dengan batu. Orang pegang dengan batu dalam sejarah ada tu. Maka Allah SWT mematikan Nabi Musa pada kawasan tu. Tak ada masuk Al-Quds, tak ada masuk Palestin. Apa dia Palestin, bumi Al-Quds tu tak ada masuk, mati di tengah jalan. Nabi Muhammad SAW waktu dia Isra' Mi'raj tu, dia pergi tengok di kubur, ziarah kubur apa dia Nabi Musa. Dia klik mai wayak kepada apa dia puak-puak sahabat, dia kata kalau mu duduk situ, aku nak tunjuk di mana terletaknya kubur Nabi Musa. Itu hadis-hadis sahih. Jadi ringkasnya Nabi Musa tak ada nak masuk Al-Quds. Nah, Nabi Musa diwarisi oleh orang panggil pembantu dia. Nah, nama dia gapo, Yusha' bin Nun. Nama dia Yusha' bin Nun. Yusha' ni pula ruak rumpun kamlang di serai raja hak zalim tu, siapakah dia tu boleh merintah apa dia di Al-Quds di Palestin. Nabi Musa tak ada masuk. Nak ayat kata mati Nabi Musa tu camcai juga lah dengan demon ni. Nah, tak puas hati nak tarik demon ni dah, bela dah
tolong dah, pokpong ทุกสิ่งทุกอย่างnah siapa kebalah dia gi atas romo kih Nabi Musa hak dak kena hamba kih ni, kih tolong nama ni ya, kih tolong Bani Israel tu ya. Nah gi apa dia gi gocah puak Kipti tu, gocah sikit kawan ni mati. Mati Nabi apa dia kawan tu. Jadi kih Nabi Musa dak kena kedi kih untuk nak gi bantu kepada puak-puak Bani Israel. Tapi sedikit pun mereka ini adalah satu suku bangsa yang tak suka kepada terima kasih, tidak berterima kasih. Bahkan apa dia panggil dendai kasumat dan orang panggil degil, hati degil. Nah, hati degil. Itu dia. Sebab Nabi Musa ni Allahu Akbar, dalam Quran ni sebut Nabi Musa banyak. Tak itu kita tahu dah. Beratus lebih nah Nabi Musa. Tu kita boleh tahu sikap orang Yahudi dah. Lagu tu perangai dia. Siapakah ini? Nah, siapakah ini? Giduk ngenak dia tu. Yang keduanya, yang khususnya kita boleh tahu kesatuan kuasa kufur untuk nak menetai Islam. Nah, hak ni dia panggil ความร่วมมือ ความเป็นเอกภาพ ความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันเพราะorang kafir untuk nak serang Islam ni, hak ni tu dia panggil pen tersedih tai tua. Kita kena mengapa juga, kita kena bincang hak ni paklak panggil tersedih tai tua. Apa maksud tersedih tai tua? Mai ni pai nai, tak pergi ke mana? Cerita dulu ya. Nah, cerita dulu daripada masa Nabi dulu, bagaimana puak-puak Yahudi dengan puak musyrikin, puak semua berala, gapo saja asal kafir pada masa tu, seluruh kepulauan Arab pada masa tu bersatu untuk nak mari mamuh, mari orang panggil rekang. Nah, nak mari takrub orang panggil negeri Islam di Al-Madinatul Munawwarah. Pada masa tu orang panggil 5 tahun baru di umur 5 tahun baru kotang ni, tak tahu nama sepengah budak umur 5 tahun. Cu boleh ke dia mau nak lepas kak selalu dah nak wilenyak sungguh. Nah, dah mula dengan Badar tak boleh jadi, tak jadi. Dengan Uhud pun apa tak perik lagi balik orang Islam. Lalu tu mereka telah pun orang panggil menyatukan segala kekuatan untuk nak meleburkan daulah Islamiyah di Al-Madinatul Munawwarah. Kalau mereka boleh. Wala yazaluna yuqatilunakum, wala yazal maknanya. La yazal tu maknanya sentiasa lah. Wala yazaluna yuqatilunakum. Mereka itu akan sentiasa memusuhi kamu, hei orang Islam. Itu dalam Quran belakang, dalam ayat surah tu. Nah, hatta sehingga bila? Hatta yaruddukum an dinikum, sehingga mereka boleh memertadkan kamu daripada agama kamu. Tahu mana dia duduk situ? Nah, cuma dalam ayat Quran ayat kata inistata'u, sekiranya mereka mampu. Hak ni ayat ni sebagai satu isyarat kata walaupun mereka bersatu sutai dunia pun untuk nak pelacur yang Islam, untuk nak memurtadkan Islam kepada agama mereka. Nah, untuk nak yang Islam murtad, ini stata'u, sekiranya mereka mampu, maka mereka tak mampu, mereka tak kuasa. Tak kuasa dah. Tu dia dah. Siapakah ini pun cerita tu lah ni. Hak duk berlaku di Turki sekarang lah ni, di Suria terutamanya. Suria lah ni perang dunia dah. Nah, kita khabar, kita tahu, kita sedar, kita tak sedar, di Suria sekarang lah ni adalah berlakunya perang dunia dah. สงครามโลกครั้งที่3ชัดๆนะบุกแกสงครามตัวแทนdah bukan bukan songkram ตัวแทนนะbukan songkram ตัวแทน songkram ตัวจริงdah. Amerika mari dengan alat senjata dia, dengan tentera dia, mari duduk di Syria. Rusia mari dengan alat senjata dia, mari dengan segala bala tentera dia. Syiah di Iran, Syiah di Lebanon mari dengan alat senjata dia dan segala tentera dia, mari nak pelacur orang Islam.
Jadi paling kurangnya 3 negeri dah. 3 negeri. Lepas tu Turki masuk. Nah, Turki masuk atas alasan kata dia nak jaga sepada dia. Dia nak jaga sepada dia. Sepada dia di antara Turki dengan Syria ni dekat dengan 1000 kilo. 900 kilo. Kita kena tahu juga Turki ni. Nah, Turki dengan Syria ni sepada dia 900 kilo. Sini bakok lah mudah-mudahan. Pas di celah-celah 1000 kilo tu demo letak segala tentera mereka, tentera hak balik nak mengenak Turki ni, macam-macam demo letak nama. Tujuannya untuk nak menghuru-harakan di sepadan. Sang kuamun waiti takib caidan. Tu ya tujuan dia. Dan dalam masa 5 tahun, tahun ni Turki ada FAM, ada file, ada raingan. Berapa ribu kali dah hak demo ni mari duduk teruk bang masuk dalam sepadan hak Turki. Berapa puluh ribu orang dah yang mati. Rumah-rumah hak di sepadan Turki tu berapa hacur lebur tak tahu banyak mana dah. Bang berapa ribu butir. Turki ada bukti siap jelas. Ambil bukti ni, ambil fam ni, dihala kepada bangsa-bangsa bersatu, dihala kepada Amerika. Royak kata ni bukti. Hak boleh aku baikkan sangat ni. Baikkan sangat boleh aku nak hamak demo ni kerana ni ada bukti sosok dengan surat, dengan gambar, dengan video, dengan YouTube, dengan macam-macam ada. Balik demo tu kata kau dulu. Bukan tak kena mu ni zalim, mu ni apa dia darah panas sangat buat tak kena ni. Tak apa tak kena demo. Terus duduk rumah kita. Nah duduk tepi jiran rumah kita dung lepas batu sok mau nak hari. Nak buat lagu dengan jiran dia. Bukan sekadar lepas batu, kita pasal lagu derah pun tak gitu. Nah kau Zuhur pas maya Zuhur kita nak tidur dung habis redah jiran. Hak ni demo lepas batu. Lepas batu hak di sepadan Turki itu bukan lepas batu, lepas bom. Gapo ada di sepadan tu? Pok komunis saja. Komunis mana? Komunis Kurdi, komunis Kurd. Komunis demoning kita kena ingat kata walaupun Kurd secara keseluruhannya orang Islam, tapi ada satu grup ni yang supaya dengan pok-pok kita manalah apa dia dimain oleh musuh-musuh Islam ni untuk nak kata nak menyesatkan puak-puak Kurd ni dalam masa beratus tahun ni. Siapa kau orang Kurdi daripada dulu kecil Arab, daripada dulu beragama, mereka telah pun menjadi satu suku bangsa yang jauh dengan agama. Sebahagian mereka lah, dan bukan semua. Siapa kau jadi komunis, siapa kau jadi mulhid. Mulhid ni maknanya orang yang tidak percaya dengan Allah lah. Tak tahu kata agama mana lah. Ni puak demoning lah diperalatkan oleh Bashar, diperalatkan oleh Amerika untuk nak menyenak Turki. Demoning grup ni. Sebab tu bagi orang tak faham ni, orang kata tam songkram rawang pinong Muslimด้วยกัน bukan dia. Bukan pinong Muslim. Demo tu tak ada agama. Komunis Karl Marx Lenin sama ada PKK ni Kurdi di apa dia di Turki. Lepas tu dia ada satu parti cawengnya hak PKK ni nama dia PYD. Nah PYD tu nama PYD ni di situ demokrasi, nama Prachati Partai. Nama Prachati Partai tapi huacai komunis, ajaran Islam tersedi komunis, letak nama yang jadi nama Prachati Partai. Hak ni hanya sungguh dia boleh main. Bapa boleh letak nama Prachati Partai juga tu. Kong Kamlang Prachati Partai Kurd. Hak PKK tu dia panggil Pak Kamakon Kurd ataupun Pak Rengan. Hak ni jelas komunis. Nah PYD ni nama dia Prachati Partai apa dia Kurdi. Nah bapa kerana nak lalui kepada Amerika supaya nak boleh bantuan kepada mereka ini. Bahawa nama Prachati Partai tak apa, letak je
Dia nak letak nama tu, tak nama pai kata Prachati Partai. Isi dalam komunis pun tak apa. Moga learning tu orang duduk gila pada jihad kan. Buat kita duduk tengok pada jihad ya. Tak jihad Islam tak apa lah isi dalam lagu mana. Hak ni pun serupa orang Amerika duk main lagu tu. Pas learning PYD satu lagi YPG tu dia panggil satu sayap daripada PYD. Hak sayap ni sayap askar, sayap tahan. Apa dia YPG ni. YPG. Jadi learning tu Amerika buat ribu bantuan kepada YPG tu. Allah, nak hari lah ni. Turki duduk suluh, ada bukti surat hantar dengan kereta gebag apa semua dah. Saya duduk oyak dah 2 minggu dulu kata Kongres di Amerika anumat duit lebih daripada 500 juta untuk nak beri bantuan kepada YPG kat sana. Ni komunis. Tujuan apa? Tujuan untuk nak orang panggil sang kuambun di sepada Turki. Tu orang panggil Ahzab belakang dah ni. Nah, lepas tu Turki lah ni bukan menghadapi puak-puak demo ni saja dak 2-3 gedor ni. Siapa ke Jerman, siapa ke Holland, siapa ke Inggeris, siapa ke macam-macam pakak mai duk rata Turki lah ni. Dan bukan puak Kristian saja dak. Siapa ke negeri Arab pula ni. Allah musta'an. Nah, negeri Arab sendiri lah ni pun mai duduk ayat kata. Nah, terutamanya Emirat. Siapa ke Arab Saudi sendiri peling belakang ni. Nah, apa dia pergi di putra mahkota dia pergi di Mesir. Baru ni hak Saudi dia duduk prakak ayat kata kita sekarang lah ni menghadapi 3 penjahat yang paling besar sekali. Satunya Qatar, yang keduanya Turki, yang ketiganya grup dia panggil Klumko, Kanra dia panggil tiga ni hak dia panggil pucuk hak jahat sekali. Nak ayat kata banyak dah ni. Learning mula mai duduk ayat kata Turki itu sebagai penjahat dah. Pendukung kepada Kanra, penpu sanap sanun Kanra. Suara pun makin cepat dah. Hak puak-puak Kristian negara-negara Europe tu lama dah mai duduk tuduh kata Turki ni kau akan rai. Pada tahun baru ni sampai ke awal tahun hak ni mula kita kedengaran kata daripada negeri Islam sendiri yang telah pun tuduh pada Turki kata Turki adalah negeri kau akan rai. Apa dia Mesir sendiri, Arab Saudi, Emirat hak 3 ni lah hak kepala pengat sekali. Mai duduk kata semua dah kata kulum kau akan rai dah. Turki adalah daulah kau akan rai. Gapo ada mana? Tu nak. Apabila kau akan rai boleh lah gedung-gedung main wak sepangai rak wak subhanallah qadarullah subhanahu taala. Yang mana situ. Tapi dia panggil Turki ni dah lah insya-Allah. Nah, kita kena kecek suku daripada Turki. Tapi dia panggil ini adalah satu perancangan Ahzab yang sedang main duduk ganggu kepada negeri-negeri Islam. Nah, kita boleh tahu situ dah kesatuan orang panggil musuh Islam. Yang seterusnya kisah Ali bin Abi Talib yang kita dah tahu dah baru ni dengan Amr bin Abdul Wuddin. Apa dia Ali bin Abi Talib bertarung dengan Amr bin Abdul Wudd. Nah, yang keseterusnya dia panggil peranan yang telah dilakukan oleh seorang sahabat yang baru masuk Islam yang bernama Nu'aim bin Mas'ud ataupun Na'im bin Mas'ud. Baca tasghir apa tak apa. Nah, Nu'aim. Dia ni asalnya orang kafir Quraisy tu. Lepas tu dia ada hubungnya, dia pasal jenis korporat, penak turakit, duduk main turakit dengan puak Yahudi di Madinah, iaitu Yahudi Bani Quraizah. Nah, Bani Quraizah. Jadi dia ada hubungan rapat dengan Bani Quraizah. Kihnya tak ada muka lain, kih jadi orang nak turakitnya. Dia tak ada mari duduk gapo dia panggil ambil perhati mana dengan Nabi Muhammad ni, dengan dakwah Nabi Muhammad. Nak kata menetai pun tak, nak kata sokong pun dia orang kafir. Jadi dia tak ambil padu dia ni hamnego je. Rapat. Jadi alhamdulillah sewaktu berlakunya perang Ahzab ni dia masuk Islam.
dia masuk Islam. Dengan orang Quraisy pun dia tak tahu, belum tahu lagi kata dia ni masuk Islam. Dan puak Bani Quraizah hak duduk dalam Madinah pun tak tahu kata dia masuk Islam. Dia pergi menghadap pada Nabi SAW, dia mengucap syahadah. Nabi pun banyak kata, apa dia, Nuaim, muaklah gapo sesuatu supaya nak pergi kucak-kacirkan baris saya puak dia tu. Tak apa. Pas boleh ke? Boleh. Nabi banyak kata, al-harbu khud'ah ataupun al-harbu khad'ah, baca dia boleh dua sampai ketiga nah. Khud'ah pun boleh, khud'ah atas wazan humazah dan lumazah boleh baca juga. Tapi hak orang tak bacanya al-harbu khid'ah, kasrah kha tu tak ada orang baca dah. Apa kita nak baca ni kena baca kena. Al-harbu khad'ah pun boleh, al-harbu khud'ah pun boleh dengan dhammah dan kha. Apa makna? Perang ini adalah suatu tipu hela. Boleh buat. Lagu mana? Nuaim dia pergi di kecek di puak Bani Quraizah. Dia kecek dengan ketua dia. Dia ayat kata, kita duk pakat dengan demo Quraisy ni pun ingat molek puak Quraisy ni waris Muhammad juga. Lamanya ada demo buat wang peng mari. Demo nak bagi umur kita kan. Aku tahu perangai demo ni. Lagi itulah. Mudah-mudah. Pas nak buat lagu mana? Kita demo punya kita sorak lagi tu, puak demo ni kena buat syarat. Buat syarat kata kena tamprakan. Kena jamin. Kena jamin kata demo tu nak perang dengan Muhammad sungguh. Perang dengan puak-puak Madinah sungguh. Kena ada jaminnya. Kau dah tu ya. Bos sudah kawan ni, Yahudi ayat tak nampak sungguh, nampak. Nah, kita tak boleh nak puak-puak ni, puak-puak musyrikin ni. Nah, jadi bos setelah daripada dia kecek puak Bani Quraizah ni kena sungguh dan ikut dengan pendapat mereka, Nuaim pergi di Mekah pula semula pula. Di Mekah pergi cocok. Apa dia ketua, bukan di Mekah dah dalam di Madinah ni dah. Nah, mari masuk Madinah, dia boleh dia boleh pergi masuk dalam kan tahan hak apa dia hak musyrikin Mekah pada masa tu. Nah, yang dia ayat tu kan, aku dengar berita tak malah. Pak zaman Yahudi mu tahu perangai Yahudi lagu ni. Dia tak hayat kali apa kita ni. Dia nak jamin juga. Jadi nak ayat kata apabila nak jamin tu, orang panggil bukan hak sungguh lah, bukan 100%. Jadi apabila mereka ini bersorak sungguh, bersorak sungguh, jadi Yahudi pun show lah. Show kata aku nak jamin juga, nak perakan. Untuk nak beri kata perjanjian kita ni berlaku sungguh, akan berlaku sungguh. Situ tu pecah dalam. Pecah gila-gila tak harap je mari. Itulah hasil daripada perangai yang telah dimainkan oleh Nuaim bin Mas'ud. Itu maksud hadis al-harbu khad'ah. Cuma kita kena faham kata perang menipu boleh ni bukan pasal siapa menipu bahong belawak dak. Kita kena faham situ. Menipu tak apa. Dalam hadis ayat kata perang ni boleh menipu. Kita pergi menipu habis. Hak ni kita kena faham molek. Dalam kitab fiqh pula dia syarah panjang pula. Dia kata menipu dalam bentuk ini bukan siapakah kita menipu untuk nak yoklek suntik sanja. Tak boleh. Kalau kita janji tak boleh nak menipu. Kalau nak janji, terutama dalam bab janji, kalau janji kena buat mengikut janji. Tak boleh kita duk nak menipu main-main. Kita berjanji kata kita nak orang panggil buat safety zone kerana lepas dah tu buat janji same sanja tu file, lepas tu kita gomor pula tak kena. Kerana menipu sini adalah satu tipu muslihat, เป็นเรื่องของโฆษณาชวนเชื่อ เป็นเรื่องของ dia panggil gapo ชิงไหวพริบ dia panggil สงครามจิตวิทยา kita mati 100 orang kita royak atas 10 orang tadi tu fuzikau. Tu tak apa. Kita kamlang kita 100 orang kita royak atas 1000 orang nipu. Lepas tu untuk nak propaganda dalam perang, hak tu diharuskan dalam perang. Tapi bukanlah siapakah kita tu pergi duduk menipu dalam masalah perjanjian. Tak boleh. Menipu dalam janji tak boleh.
Jadi timbullah pak-pak kita ni ada jugalah tadi kata tipu kerajaan boleh apa orang tu. Tipu kerajaan haruh. Tu teruk juga tu. Kerajaan wari kambing, wari tik, wari apa lagi? Dan macam-macam apa semua. Dia duduk sebelah kambing tu buat ngekoh pula. Nah, buat berjanji, buat suntik sanjanya kata kita nak pera kambing tu. Nah, lepas tu nak orang panggil setekit popiang aleko apa ada apa dia khabar-khabar lagi masuk aleko li pula. Bapa boleh buat lagu tu kerana harus tipu kerajaan, duit kerajaan. Sining tu kena kecek banyak kita. Kerana menipu hak ni dia panggil menipu hilak. Nipu mengarut. Nah, nipu mengarut dah. Itulah. Dan apa dia dalam hadis yang lain, apa dia dalam apa dia cerita hal lain. Ini kisah Nu'aim bin Mas'ud. Dan kita juga boleh tahu pendirian dan sikap orang Muslim, orang mukmin dengan orang munafik. Nah, orang munafik dia ada duduk dalam Madinah tu 25 hari tu tubik habis dah puak munafik tu. Tubik habis. Aku ayat dah. Tak saduk percayalah ke Muhammad ni dia jadi kecek gitu ya. Bo dia kepek sungguh dia tak nak pergi ke mana. Jadi orang panggil gapo musuh dalam ni. Duri dalam masyarakat ni bahaya. Orang munafik. Tapi bagi orang mukmin tak ada. Bagi orang mukmin dalam suratul Ahzab mai ayat kata tak ada gapo setelah pada mereka ini melihat puak-puak al-Ahzab maka tidak menambahkan kecuali iman. Apa dia tidak menambahkan kepada mereka kecuali iman. Hak tu dia panggil sikap orang mukmin dengan sikap orang munafik ni tak serupa dalam masalah nak terima orang panggil terima ujian. Terima ujian nak tak di hati ni. Kalau kira situ di hati ya. Mukmin dengan munafik ni di hati ya, punah di hati. Semaya supatullah. Tapi punah dia di hati. Apatah lagi sewaktu apa dia orang Islam ni ditimpa kesusahan, ditimpa musibah, maka berlakulah orang munafik ni mari duduk nak tindih, nak orang panggil yamji, nak mari jab samtem kepada orang Islam. Itulah panggil apa dia di antara perkara yang kita boleh ambil daripada peperangan ini, dan banyak lagi sebenarnya, terutamanya kisah Huzaifah bin Al-Yaman, tapi tak ada masalah, insya-Allah kita akan sambung minggu depan lah kalau ada masa lagi dah. Terutamanya daurul mar'ah lagi, perangai orang perempuan, dan kita boleh tahu juga apa dia kemenangan ni bukan semata-mata kepada ada kelengkapan yang cukup banyak dah. Kerana bantuan yang sebenarnya ialah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah ahamiyatus solah lagi kita nak kacak lagi, insya-Allah minggu depan minta seminggu lagi untuk kita nak sambung pelajaran yang kita boleh ambil daripada apa dia perang Ahzab ini. Itu saja untuk minggu ni. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi